Makna kata nak tengok yang ikut Nabi hijrah tak semua niat kerana Allah dan Rasul. Itu sebab disebut dalam satu hadis, Nabi bagi tahu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalaskan berdasar apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keredaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah kerana ingin mendapatkan dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Sebab ada seorang pemuda tu ikut Nabi berhijrah bukan sebab Allah dan Rasul, tapi dia bana kek seorang budak perempuan tu. Dia nak bana nikah dengan budak perempuan tu. Budak perempuan tu ikut Nabi hijrah, maka dia pun ikut sebab dah nak bana kek budak perempuan tu. Tu sebab dia kata kerana wanita yang ingin dinikahinya. Jadi kalau kita tengok, sampai aja Nabi di Yathrib, di Madinah, semua berebut-rebut nak suruh Nabi tidur ke rumah dia. Wahai Rasulullah, tidurlah rumah aku. Suami tidurlah rumah aku. Akhirnya Rasulullah pilih tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini, siapa yang dah ada pengalaman pergi ke Madinah, Masjid Nabawi, dekat pintu Babu Salam yang utama tu, dekat dua tu sikit ada satu tembok tinggi, dia tak letak label. Ada satu tembok tinggi, dia tak bumbung. Dulu sebelum kena kopong, ada seorang lelaki duduk jaga situ. Sekarang dah tak ada jaga lah sebab dah kena kopong. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini jugalah yang dulu Nabi lapar tu. Nabi lapar betul, mana pula nak cari makan. Terserompak dengan Saidina Abu Bakar. Kau pokok kau Abu Bakar. Ni terjemahan tau. Macam tu burak pula bunyi rombau nak cakap betul tu kan. Kau kenapa? Aku lapar Rasulullah. Samalah aku pun lapar. Mari kita cari makan. Jumpa dengan Saidina Umar. Lah, Umar kau kenapa? Aku lapar Rasulullah. Kami pun lapar. Marilah kita cari makan. Berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni jalan-jalan cari makan. Sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu tadi, dia pun bagi salam. Terkejut dia. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Aku nak tanya, kami lapar. Ada tak makanan ke rumah kau? Yang ada cuma buah tamar dan air masak ya Rasulullah. Nabi pun kata alhamdulillah. Nabi pun ambil buah tamar, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun makan, kemudian Nabi pun minum. Contoh nak bagi faham, kan takut tak faham. Habis yang Nabi makan, habis Nabi minum, Nabi terus sebut alhamdulillah, dan Nabi sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebutkan. Alhamdulillah dapat masjid baru. Alhamdulillah kapet taba, sujud tabanam muka, kipeh godang gilo. Mana nak dapat ni kalau kat rumah pasang tersingkap kain nambah ni. Besar betul kipeh ni. Tapi ada lagi besar ni, tapi dia pasang ni. Okey, ni pun bil mahal. Ya. Dan Nabi malam tu juga, apa yang Nabi buat bila Nabi sampai di Yathrib? Apa Nabi buat? Nabi persaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Inilah aspirasi nak beritahu ke orang Melaka. Orang lain yang pilihan raya, yang kau yang bertumbuk bagai ni pahal. Contohlah. Lagi satu lagi yang pilihan raya ni, nak pangkah sudah. Ni mana yang tengok satu dunia ni, negeri-negeri lain yang tengok nak pangkah besok sesanyap ontok-ontok kata ni 9. Kau dah pangkah duduk diam, yang memekak pergi masjid nak cerita lagi. Yang menang kena terima, yang kalah pun kena terima. Sepanjang tahun politik paning dengan orang politik ni. Saya tak cakap Datuk lah, cakap orang lain. Ya, jangan
pening-pening kepala. Ini dah habis belang ayuk, berburak dekat masjid. Apa perasaan kau dah kalah ni? Dah nak bertumbuk kawan tu. Ayo sah betul lah kan? Jangan. Bukan cerita tu lah. Nabi persaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Puak Ansar ni siapa? Penduduk tetap di Madinah. Muhajirin ni siapa? Orang yang datang daripada Makkah sehelai sepinggang datang ke sana. Dipersaudarakan, jadi keluarga. Nampak tak? Bukan itu sahaja, termasuk juga Nabi mendamaikan puak Aus dan Khazraj yang dah berpuluh tahun bergaduh berperang. Punya tahu bergaduh berperang sampai tu lupa sebab apa dah gaduh berperang. Nabi tanya, kenapa kau bergaduh? Nontah Rasulullah pada dulu lagi. Janji gaduh betul lah. Jadi Nabi damaikan. Golak-golak ya, rupa zaman ni dah berlaku. Mak, kenapa kita tak baik dengan pakcik tu? Bukan dia saudara kita ke? Ni zaman atuk kau dulu, tak apa hal lah, tak peduli lah. Tak boleh macam tu. Kita kena damaikan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah, bersatu padu. Jangan kita berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah. Hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, berpecah-pecah, siapa yang untung? Siapa yang untung? Tak ada siapa yang untung. Ini orang kata ni menang jadi apa? Tak apa tak? Menang jadi baru, kalah jadi abu, macam tu lah lebih kurang. Apa pun tak ada. 6 tolak 6 sama kosong, tak ada apa repek. Kan? Dengan gaduh-gaduh. Nabi aja persaudaraan dalam Islam. Termasuklah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni siapa? Antara sahabat yang terawal memeluk Islam, dan dia kaya raya. Tinggalkan harta jadi Mekah. Dia ikut Nabi hijrah sampai ke Madinah. Modal kek tangan itu yang dibawa, bekal dia apa? Hanyalah keju dan minyak. Sampai dia di Mekah, sampai dia di Madinah, Nabi persaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan seorang saudagar kaya. Siapakah dia? Itulah yang diberi nama Sa'ad bin Rabi'. Hartawan dermawan, orang kaya di Yathrib. Ada ladang-ladang kurma, isketam bola. Tak sana lah, tak ada isketam bola tu, tak ada. Kan? Usin Lempoyang tak masuk dalam ini cerita. Sulaiman Aklaken pun tak ada. Ya. Pada ketika itu Sa'ad bin Rabi' dia kata, aku dah banyak tanah, aku dah banyak harta, aku dah banyak tanah-tanah ladang kurma. Kau cakap wahai Abdurrahman bin Auf, mana satu kau nak? Kau cakap. Cakap mana kau nak? Maka kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku. Aku tak nak. Tak nak. Tak apa. Kau tak nak tak apa. Aku ada bini ramai ni. Aku ada isteri ramai. Mana satu kau nak? Kau cakap ni. Open tender. Dia bukannya dia dah tonton kombit nah. Ni pemalih ni aku dah tak nak. Bukan. Dia kata dia berapa orang isteri aku ni, kau cakap je mana kau nak. Kalau kita dah cania lah. Macam tu kan. Dia kata semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku. Aku tak mahu. Abdurrahman bin Auf menggambarkan suatu akhlak, tidak mengambil kesempatan atas kebaikan saudaranya. Tetapi hari ini masyarakat kita mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Orang dah lah susah, tengah teruk sekarang ni susah. Dia buat pula poster dalam TikTok, pelaburan patuh syariah, gambar Samsul debat, modal 500, tidur satu malam dapat 7,000. Takkan tak nak mampu. Dengan ini saya mengeluarkan kenyataan rasmi, saya Syamsul Debat tidak terbabit dengan pelaburan-pelaburan seperti ini. Kalau ada dah lama dan kaya dulu, tak ada, membohong itu. Jangan tertipu. Masalah ramai yang masuk, dan ada yang dah dapat duit.
Untuk first round memang dia bagi gulu-gulu dapat. Kawan tu masuk kali kedua, kali ketiga langsung hangui. Jangan tertipu. Orang ramai ambil kesempatan. Sampai Rabi tanya, Abdul Rahman bin Auf, kalau macam tu kau tak nak, apa kau nak? Abdul Rahman bin Auf, cukuplah kau tunjukkan aku di mana jalan menuju ke pasar, aku nak berniaga kat situ. Lah, senang pun permintaan kau ni. Kau tahu ambil kiri, depan tu depan sikit. Kau nampak ramai yang berlungguk tu pasar tu. Itu pun saya buat-buat cerita itu tak macam tu cakap dia. Tapi dia tunjuklah jalan. Sampai di pasar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Abdul Rahman bin Auf, perjuangan dia bersaing dengan puak-puak Yahudi yang mendominasi pasar Yathrib yang terkenal dengan cokik darah, lintah darat, menipu, membohong dan skamer. Maka Abdul Rahman bin Auf bermodalkan keju dan minyak tadi berniaga. Abdul Rahman bin Auf dengan izin Allah menjadi peniaga yang paling berjaya di situ. Kenapa? Kerana Abdul Rahman bin Auf dikenali sebagai peniaga yang paling jujur, tidak membohong, tak suruh barang, tak cokik darah, dan memberi layanan dan harga yang adil untuk pembeli. Nak azan dulu kau? Tak. Jalan ni. Okey. Itulah lama ceramah kita ni. Tolong kunci pintu belakang ni. Rasa tu tengah malam tak habis lagi ni. Sabar. Yang risau saya faham. Lepas tu, bila dah keadaan macam tu, sampai satu tahap Abdul Rahman bin Auf ni berniaga kan. Hebatlah dia. Orang semua suka berurusan dengan dia. Dah selang beberapa bulan Nabi berselisih dengan Abdul Rahman bin Auf, terbau bau wangi. Apa wangi bona ni? Nabi cam ini bau orang baru kahwin. Wahai Abdul Rahman bin Auf, kamu baru lepas berkahwin ke? Kamu baru berkahwin ke? Ya benar ya Rasulullah, aku baru saja mengahwini seorang wanita Ansar. Alhamdulillah. Kenapa kamu tak buat walimatul urus? Buatlah walimatul urus walaupun hanya dengan seekor kambing. Nabi bosan. Tu yang kita baik kenduri, itu sunnah, itu Nabi suruh. Faham? Tapi orang ramuan Cina kocik, ramuan Cina bosan, tak main seekor kambing. Itu malam kenduri tahlil tu, yalah sebelum esok beroleh besar tu, kau bau. Saya tengok kabau tadi, ada dua budak perempuan mengajar kabau tu. Budak sini hana betul lah. Biasa tengok budak lelaki mengajar kabau tu besar betul. Belakang saja. Saya nampak tadi waktu maghrib ni. Tu yang ambil masuk tadi. Besar kabau tu. Kan? Baguslah. Saya respect baby kena tengok budak perempuan steady. Kabau yang besar tu takut dengan dia. Aku lah takut tengok kabau tu. Besar betul. Macam itulah tadi. Jadi Nabi bila Nabi macam tu, Nabi doakan, Rasulullah doakan aku. Nabi doakan Abdul Rahman bin Auf. Semenjak daripada itu, Abdul Rahman bin Auf, apa benda yang disentuhnya menjadi emas. Maksudnya apa yang dia berniaga memang menjadi. Abdul Rahman bin Auf menjadi lebih kaya daripada di Mekah. Abdul Rahman bin Auf setelah kewafatan Nabi, isteri-isteri Nabi kebajikannya dijaga sepenuhnya oleh Abdul Rahman bin Auf. Setiap kali isteri Nabi nak pergi ke pasar, akan ada dua bodyguard, dua pengawal akan ikut pergi ke pasar, tolong angkat barang, tolong bayar. Semua Abdul Rahman bin Auf bayar, termasuklah gaji yang mengikut isteri Nabi ni, Abdul Rahman bin Auf jaga. Begitu juga setiap kali peperangan, tak pernah Abdul Rahman bin Auf tak beri sumbangan yang besar, bukan bagi sikit-sikit, besar bagi. Dan kepada keluarga yang terbabit dengan perang Badar, telah pun diberikan insentif oleh Abdul Rahman bin Auf pada setiap keluarga yang terbabit, iaitu tak kurang 400,000 ringgit Malaysia, duit kita ni, pada setiap keluarga. Dan kekayaan Abdul Rahman bin Auf digambarkan dengan nilai emas. Nilai emas tu kalau ditaksirkan dengan harga sekarang
750 bilion, yang mana lebih kaya daripada Jeff Bezos dan Bill Gates. Itulah dia nak cerita. Dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, Abdul Rahman bin Auf paling last kali masuk sebab gotoi banyak. Semua kena tanya. Lambik kau, banyak soalan kena jawab. Siapa nak kaya benar? Banyak soalan kena tanya. Kan? Alhamdulillah waktu dan tak banyak kena tanya. Kan? Iya, jangan paning kepala. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan mana pula dengan miskin. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Kita duduk kampung, ada RM10 dalam poket, dah jom milah, kita pergi layan roti canai. Bawa orang rumah layan roti canai. Roti jantan satu. Aku masuk roti jantan, roti tolong. Tanya pula. Kan? Sekarang orang dah tak sebut roti tolong, orang sebut roti lato-lato. Gila tu. Kan? Ya betul. Tak kisahlah. Kan? Macam itulah keadaan. Apa yang kita nak tengok dalam peristiwa ini, maknanya Nabi bagi tahu satu perkataan penting untuk kita renungkan bersama. Tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah, Nabi kata. Kita tak ada. Yang ada cuma makin slow makin tak jawab. Eloklah tu tak jawab. Nanti saya jawab. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Pilah. Saya tak nak sebutlah masjid mana. Saya ceramah Maulud. Makcik, apa maksud selawat makcik? Makcik, apa maksud selawat makcik? Ada seorang makcik tu jawab. Nak ceramah lah, tanya pula. Dah kena marah pula saya. Gila betul ni sound ni penceramah. Samsing betul makcik ni. So eloklah tak jawab tu. Kan? Tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Yang ada cuma niat dan jihad. Jadi hari ini boleh cerita tentang persaudaraan dalam Islam, maka niat kita kena perbetulkan. Keadaan kita ni berpecah belah sangat merisaukan. Jangan tau. Dengar saya pesan ni, jangan. Nabi kata selagi mana dia Islam, selagi mana dia amalkan Islam, maka selagi itulah kau wajib baik dengan dia. Lain pada tu Nabi tak ajak kau jangan baik dengan dia. Dia ni geng ketua kampung lama, Nabi tak ajak. Kau jangan baik dengan dia, lambang yang lain, Nabi tak ajak. Kau iya pun lah kau suka bona ke seorang tu, jangan kau pasang bendera depan rumah kau. Macam kau seorang yang penyokong. Boleh cari pasal dia. Tak payah pergi mundi seontok-ontok pangkah diam. Sini tak ada, dah sudah gitu kan. Tempat lain tu. Betul juga. Wah, denya sama tuan-tuan. Kan? Jangan bergaduh. Allah Ta'ala dah beritahu, Nabi beritahu dalam khutbah terakhir Nabi, sesungguhnya umat Islam ni adalah sama, yang membezakannya hanyalah amal soleh dan ketakwaannya di sisi Allah. Itu sebabnya. Ya. Jangan nak handa-handa. Malam ni cuba tengok ceramah ni. Kita tengok. Ada tak ada sebut? Malam ini ceramah terbuka kepada mereka yang bergolongan B40 ke atas saja, tak ada. Oh, B40 ke bawah tak boleh. Tak boleh datang. Lain kali datang. Tak ada. Hanya orang yang yang grade A dalam kerajaan je boleh datang. Tak ada. Saf pertama untuk gaji 5,000 ke atas tak ada. Tak ada. Sama. Saya tengok hari ni. Ada yang pangkat tinggi, ada yang pangkat ni sama je. Pakai baju Melayu, pakai kain plekat. Ada tu spenda pun tak pakai.
Engan dia. Tak ada esah tu. Sama yang kita ni. Sama. Punya steady orang ni datang naik motor, helmet pun tak pakai. Steady tak steady orang sini. Nampak? Sama. Jadi kenapa kita nak sombong? Kenapa kita nak belagak? Jangan. Nabi tak ajar. Itu sebabnya kita kena berubah. Kena berubah menjadi orang yang nak bermuafakat, bersilaturahim, berbaik-baik satu dengan yang lain. Malam ni berapa ramai orang yang muka tak pernah datang masjid, tiba-tiba datang malam ni berapa ramai? Ambil kau. Alamak, dah mula dah. Aduh, dia kau badan ni. Orang kiri kanan pandang dia, kau, kan? Tak, bukan tu maksud saya. Ada orang yang baru datang ni sebab dia duduk dekat kampung lain. Dia nampak banner tu, dia dengar orang hantar mesej, dia datang. Sangka baik. Sebelum ni dia sibuk, malam ni dia datang. Dan mulai malam ni dia akan terus datang. Macam tu kita nak. Jangan kita sound kau pahal datang. Tiba-tiba lah datang. Selama ni tak nak habat nampak muka kau. Dia kata, tak adalah saja ya. Alam mentang-mentang sesuatu debat kau tiba-tiba datang. Jalan lah dia. Langsung balik kawan. Jangan macam itu. Ini rumah siapa? Rumah Allah, bukan rumah kita. Jadi kalau orang yang tak pernah datang tiba-tiba datang, seronok tengok sahabat-sahabat datang. Lepas ni datang lagi ya. Macam tu. Orang kalau dah lama tak datang masjid, tiba-tiba datang masjid. Malam tu tak ada ceramah perdana pun. Tiba-tiba datang. Makna apa? Nak kenduri. Pandai dia. Dia datang dalam seminggu sebelum kenduri itu. 2-3 hari dia mula dokek dengan imam. Nak tanya sikit. Free tak hari Sabtu ni? Dah mula dah. Apa hal lah? Nak baik kenduri sikit lah. Kan nak jemput imam. Hari Sabtu ni dah ada rumah si Bidin. Bidin memang baik kenduri, tapi dia baik lepas maghrib. Kalau baik lepas isyak boleh. Kau baik hari lain. Kalau lepas isyak boleh lepas isyak lah mam. Tak apa, lambat sikit pun tak apa. Yalah. Kau tunggulah tu. Kau masak apa malam tu? Imam pula tanya kan. Kau jangan baik borek-borek lah. Takut kau pakat dengan Bidin. Takutkan dua-dua masak borek langsung tak makan rumah kau kan. Yalah. Rupanya rumah Bidin baik spaghetti. Kau contoh rumah saya sebaik besok-besok lah. Kau buat apa? Tengoklah dalam kau bau golek. Anda ni. Macam tu lah kan. Tak sah lah. Macam tu. Tapi kita cakap kena. Kau nanti lepas kenduri, janganlah tak datang. Datanglah masjid ya. InsyaAllah mam, insyaAllah. Macam tu lah. Ada tu lagi pula. Imam mana imam? Imam pun tak kena. Yang dia tanya imam tu. Tak kebengkak imam tu. Imam mana imam? Imam kocik wasa. Tengok dulu. Imam mana imam? Ya imam lah. Minta maaf am. Salam cium tangan berjilat. Kau pahal. Kenapa lah kau tak kena imam? Kau biasa sama ni kau semayang mana? Semayang sini lah. Apalah kau tak kena imam lah? Dah imam pananopan. Dah salah imam lah pananopan. Ayo. Lepas ni imam semayang kena pusing belakang. Rukuk. Ada dekat dah. Contoh lah. Gila. Ingat penyanyi kau. Gila tu. Macam tu lah. Kalau kita nampak orang galak orang datang masjid, buat program untuk malu-malu semua yang hadir pada malam ni. Bukan malam ni je ada ceramah tau. Tiap-tiap malam ada. Malahan daripada Isnin, hari Sabtu malam ada tak? Ada setengah masjid Sabtu malam dia tak buat, bagi masa untuk sama keluarga. Tapi sini setiap malam ada kuliah. Guru-guru takmir yang mengajar setiap malam Isnin sampai Ahad tu terbaik, ilmu jauh lebih tinggi daripada Samsul Ubat. Rugilah kalau kita tak datang. Ya. Ini yang datang ni semua remaja lewat.
Belia malam ni nampak ramai. Malam-malam kuliah biasa tu yang ramai beliau. Beliau tak ramai tu, beliau. Yang jenis sujud lutut berbunyi. Allahu Akbar. Tap 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 tap. Nam Allah seorang sakit lutut dah. Iyo. Kan persaudaraan. Begitu juga hijrah ini adalah orang yang ingin berhijrah daripada dunia jahiliah datang masjid. Tuntut ilmu. Kalau kita masih lagi buat perangai orang yang dulu-dulu buat jahiliah, apa beza kita dengan orang jahiliah dulu? Aku tak tahu ya Allah, aku tak pernah belajar ya Allah, aku tak pernah diberitahu ya Allah. Masjid ada, kenapa kau tak datang? Punya selesa, air wuduk punya laju, kapet tabah, selesa, aircon belum lagi. Patutlah panih masjid ni. Sesuatu harus dilakukan. Saya saja yang bagi hint dekat yang berhormat kawasan. Tapi okey ni, kalau pasang aircon, buka pintu, sejuk sampai ke jalan. Macam tu lah. Macam ni. Ada masjid, kenapa kau tak datang? Ada majlis ilmu, kau tahu tak? Tahu ya Allah, kenapa kau tak pergi? Allah Ta'ala tanya. Kita mati besok sampai soalan Allah Ta'ala tanya. Pertama Allah Ta'ala tanya tentang nikmat. Nikmat umur. Umur kau hidup dulu berapa tahun? Kau habiskan dengan apa? Nikmat muda, waktu muda kau buat apa? Main-main, mengelinjang ya Allah. Enjoy. Ketiga Allah Ta'ala tanya tentang nikmat. Nikmat ilmu. Kau cari tak ilmu? Kau belajar tak? Kau dapat ilmu tu? Kau amal tak? Dah kau amal. Kau sebarkan tak pada orang lain? Allah Ta'ala tanya. Keempat, nikmat harta. Dari mana kau dapat duit? Ke mana kau belanjakan harta? Semua Allah Ta'ala tanya. Jangan salahkan orang. Suka hati den, duit den. Tak ada. Bersyukurlah kalau ada orang tabu gitu, duit kau ni cubalah kau masuk korban, duit kau ni cubalah kau sedekah, duit kau cubalah kau sumbangkan ke masjid, duit kau ni, bila orang cakap tu ada orang tabu gitu. Pertama nikmat. Kedua Allah Ta'ala katanya tentang amanah. Amanah bukan hanya Perdana Menteri, bukan hanya menteri, bukan hanya wakil rakyat, bukan hanya exco kerja raya, bukan hanya wakil rakyat, ketua kampung, pengurusi JPKK, bukan itu saja, termasuk juga pemimpin rumah tangga, ketua lorong, pengurusi masjid, AJK masjid. Jangan cakap saya AJK biasa-biasa je. Tak, Allah Ta'ala katanya semua katanya amanah. Amanah sebagai seorang suami, amanah sebagai seorang isteri, amanah sebagai mak ayah, amanah sebagai seorang anak, semua akan ditanya. Dan yang ketiga Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Hijrah itu persaudaraan. Orang asing daripada bumi Mekah sampai di Madinah dilayan, ditatang bagai minyak yang penuh persaudaraan. Ada yang datang tu tak ada apa-apa, akhirnya bila dah ada apa-apa dia beli tanah. Seorang daripada puak muhajirin beli tanah daripada puak ansar. Bila beli tanah tu jumpa peti tak faham, jumpa peti penuh dengan harta emas, perak, perhiasan. Dia panggil balik tuan tanah, wahai tuan, kau tolong ambil poti ni, aku nak beli tanah saja. Kau tolong ambil poti ni, kau punya baik. Tuan tanah kata, kan kau dah beli tanah, poti tu kau punya, pula kau bagi ke aku lah. Tak, aku nak beli tanah. Mengaduh tanah. Kalau kita lah sedang menyaksikan perbalahan itu, apa cakap kita? Weh,
Kau tak nak bagi aku? Kan? Agaklah. Yang jual tanah suruh ambil, yang beli tanah tak nak, aku beli tanah. Contohlah kalau saya nak tanya orang perempuan, tiba-tiba pergi khusus ke Bandar Melaka, kan, pergi khusus, dapat kunci bilik hotel, buka kunci bilik, kita yang pertama masuk dalam bilik, atas katil ada beg, dalam beg tu penuh, siap kira duit dalam beg tu 50,000. Soalan saya, adakah pihak puan-puan akan telefon pengurusan hotel, wahai pihak hotel, ada beg atas katil ni tak tahu siapa punya, duit penuh, tolong ambil balik ke? Diam, dah bilik Den punya. Mana satu? Nombor satu ke nombor dua? Oh perempuan, nombor satu ke nombor dua? Dua. Tengok, contoh pun nak mencuri, nampak tak? Tu baru contoh tu. Tapi betul lah kan, 50,000 gila tak ambil, kita kan. Kalau boleh jangan ambil, bukan duit kita. Nampak tak? Jadi dah bergaduh-gaduh macam tu, macam ni lah, kita jangan gaduh. Kau tak nak, aku tak nak, tak apa. Kita tunggu siapa yang lalu ke tanah ni sekarang, kita bagi ke dia. Lalulah seorang pemuda, tahu tak, tadi kami dah bergaduh macam ni, jadi kami dah putuskan siapa yang lalu ke tanah ni kami nak bagi ke dia. Sekarang ambillah poti ni. Apa kata pemuda tu? Aku dapat lalu ke tanah ni pun syukur dah, aku tak nak. Dah tak nak juga. Pahal dia ni. Kita lah kalau naik kereta sampai ke tol Simpang Ompek tu, kan, adalah orang buat program apa dah, hulu limau, hulu payung, hulu t-shirt. Walaupun kita tak nak ambil, bini kat sebelah, ambil bang, jangan tak ambil, ambil, kita kan. Ayo, payung tak payung, sapu, kita kan. Dah, dia tak nak. Senialah. Bincang-bincang, yang jual tanah ada anak, yang beli tanah ada anak, anak lelaki nak perempuan, nikahkan dia, bagi poti ni. Betul juga, nikahkanlah. Bila nikah pada malam pertama, isterinya sambil memegang tangan suaminya, bang, saya dapat kahwin dengan abang ni pun harta tak ternilai buat saya tak nak waktu ni, samalah dengan abang, pulang balik lah.